Okey, Assalamualaikum. Kita akan bincangkan buku SPS, buku surat 40. Okey, bersama saya, Madam Isma. Saya ada share dalam Google Classroom ni. Tajuk utama kita bagi genetik. Okey, pembagian sel lah. Okey, mula yang awak kena tengok. Okey, yang ni. Apa itu gen? Okey, ini saya terjemahkan sebenarnya. Awak boleh tengok sendiri dalam YouTube apa itu gen. Okay, ini adalah gen sebahagian daripada ni. Okay, ini adalah DNA sebenarnya. Okay, DNA terdiri daripada nukleotida macam hammer ni. Okay, nukleotida ni dia ada kod-kod dia yang special. Okay, A, C, T, G. Okay, ni satu bahagian ni adalah gen A, C, T, G ni kan. Okay, nanti dia gabung hammer ni. Okay, gen ni dia ni satu bahagian. Nanti dia akan bersambung satu bahagian lagi. Dia akan menjadi satu rantai yang sangat panjang lah. Okay, apa itu gen? Gen ni yang menentukan lah. Contohnya warna mata, blue eye gen kan. Okay, lepas tu freckles, gen tu freckles, iaitu macam tompok-tompok kat muka tu kan. Daripada biasa Mak Saleh lah kalau awak nampak, ataupun orang yang kulit putih ni. Kalau awak ada freckles ni daripada kecil, memang susah nak hilang, tak ada hilangnya. Itu memang genetik. Okay, anger gene. Okay, jadi kalau awak ni seorang pemarah, janganlah pula awak jadikan sebab yang awak ni ada genetik pemarah. Pemarah ni boleh kontrol lagi Okay. So gene ni dia sebenarnya adalah dia membentuk protein Okay, protein ni ada beberapa jenis. Okay, dalam satu rantaian ni DNA ni ni adalah gen lah, satu bahagian ni. Okay, gen. Okay, awak dapat gen tu daripada siapa? Daripada bapa awak. Okay, mata bapa awak warna biru. Tu kat situ lah. Okay, gen tu tadi satu bahagian. Dia jadi panjang macam ni kan. Tu small gene dia kata, large gene. Kalau tengok daripada secara kasar lah bentuk rantaiannya. Ni secara detail dia macam ni. Gambar, orang kata gambar 3D dia. Okay. Setiap sel-sel ni ada gene. Dengan pula dalam betul lah dalam badan kita ni ada gene. Gene tu lah. Okay, dalam haiwan pun macam tu, tapi setiap kejadian tu dia punya genes dia berbeza lah. Kalau sama tu dia memang satu keturunan lah. Kalau dia sama dengan gajah, dia gajah lah. Okay. Okay, sebab tu kita punya sekitaran kita ni ada banyak tapi dia punya basic dia ni lah ni. A, C, T, G ni basic gene ni. Tinggal dia punya ni berapa banyak dia punya gene dia. Okay. Kalau kita manusia ni gene yang paling dekat ialah keluarga beruk ni lah. Sebab tu ada saintis kata kita ni keturunan ni. Okay, ni dia kata lowly fruit fly has in common with a beautiful swimsuit model. Surprisingly, about half of his gene separuh daripada gene ni mungkin ada pada manusia. Macam saya kata tadi, yang 4 hammer tadi tu, ni kan, nucleotides ni, setiap yang hidupan ada, cuma dia punya susunan gene tu berapa banyak. Okay, ini adalah bakteria, sel bakteria. Ini kerja jurutera genetik. Okay, dia ada buat, dia ambil satu gene ni daripada bakteria ni. Dia masukkan dalam sel tumbuhan, sel haiwan pun boleh. Lepas tu dia membentuk protein. Apa fungsinya ni dia buat macam ni? Apa tujuannya? Okay, contohnya macam hasil tanaman jagung. Okay, dia nak buat haiwan kalau makan mati.
Tapi manusia makan selamat. Itu kita panggil modified genetik. Okay. Genetik yang telah terubah. Okay. Ni bagi tomato yang telah diubah suai genetiknya, yang ni normal. Apa bezanya? Dia kata yang satu tu, yang normal tu akan cepat busuk lah. Satu lagi akan tahan lama. Okay. Sebab tu dia produce ni lah, buat satu industri pemakanan kan. Okay, so what exactly is a gene? Okay, gene ni dah satu segmen DNA. Okay, DNA ni nanti dia sambung memanjang tu jadi DNA. Okay, gene ni boleh membentuk protein. Okay, dia ada pada semua hidupan. Sama ni, kod ni. Okay, itu gene. Okay, lepas tu DNA pula. DNA ni apa pula? Okay, dalam buku awak tu dia kata DNA ni terdiri daripada teks muka surat 77 unit asas nukleotida. What is DNA? Ni nama penuh dia. Okay. Bunch of atoms. Kita ni terdiri daripada atom Okay, stuck together. Dia jadi macam tu. Jadi dua rantaian ataupun kita panggil double helix. Kalau awak tengok cerita Jurassic Park, DNA ni macam resepi dia kata untuk kita wujudkan balik haiwan, walaupun haiwan tu dah pupus. Boleh diwujudkan balik. Tak mustahil So, ni adalah amino acid. Amino acid ni kalau awak belajar nutrisi, kalau nutrisi macam mana boleh membentuk amino acid ni adalah hasil akhir bagi protein. Awak makan daging tu mengandungi protein. Jadi protein tu bila dihadamkan dalam badan kita, hasil akhir lah amino acid. Nanti amino acid tu akan digunakan untuk membentuk protein dalam badan kita. Dalam badan kita ada protein ni susunan amino acid yang berbeza-beza lah. Ada 5 kat sini. Okay. So dia akan bergabung, 5 amino acid tu bergabung membentuk protein. Okay, itu tadi amino acid tadi yang 5 jenis tu akan bergabung membentuk protein. Protein ada beberapa jenis. Lepas tu protein ni membentuk sel bersama sel membentuk tisu berbeza akan membentuk organ, membentuk organisma. Okay, ni adalah protein. Saya kata tadi ada beberapa jenis protein Okay. Okay, ni DNA kita. So kalau DNA tu diluruskan daripada pintalan tu macam ni lah. 2 rantai, 1 rantai 2 kat tengah ni kod dia lah. Okay. Ini kod dia ni kita masih lagi dalam kajian lah macam mana dia boleh tersusun macam tu. Dia 3 kod macam ni. Unik kan. Lepas tu yang kita tengok satu bahagian dia punya tu panjang dia tu, berpintal-pintal tu, itu yang ada dalam nukleus kita. Macam kalau dia kata macam mi. Kalau saya cakap ni macam mi kan. Kalau saya ni tengok macam cacing kerawit. Okay, ada juga amino acid yang ada di luar nukleus, iaitu di cytoplasma. Okay, apa amino acid yang kat luar ni buat? Dia daripada dalam sebenarnya. Okay, ni satu bahagian ni, gene ni. Tadi kan dia 2 rantai kan, dia jadi satu rantai. Satu rantai ni kita panggil RNA. Kalau 2 rantai jadi DNA.
RNA ni nanti dia akan keluar daripada nukleus tu. Ni nukleus masuk dalam kromosom. Lepas tu dia akan terperangkap lah dengan ribosom. Ribosom ni adalah salah satu organel dalam sel kita. Okay. Kalau kita tengok bawah mikroskop biasa tu, kita punya sel kita nukleus, cytoplasma, membran plasma. Okay, itu standard mikroskop lah. Kalau tengok daripada mikroskop yang lebih detail, awak boleh nampak ribosom. Okay, ribosom ni apa tugas dia? Dia akan perangkap, dia akan ikat RNA tadi ni. Dia akan cetak jadi protein. Ni kat sini ni protein. Dia maknanya ribosom ni tugas dia dalam membina protein. Jadi dia sekali cetak tu 3 kod sekali jalan. 3 kod. Ni. Maksud saya 3 kod macam ni. Unik kan? Ni. Sekali jalan 3 kod. Ni CAA 1, 2, 3 kod. Lepas tu 3 kod jadi bentuk ni. AGU jadi bentuk ni. Ni tak payah hafal pun apa, tak apa. Tu pengetahuan am. Okay, itulah tu protein tu gumpal. Okay, protein tu akan membentuk sel. Okay, sel tu yang ada dalam badan kebanyakan haiwan dan kita manusia. Sebab tu kebanyakan semua haiwan dengan kita ni mengandungi protein. Kalau tumbuhan tu tak semua tumbuhan ada protein Okay, so DNA ni dia macam blueprint. Okay, bila dia terpisah dua ni, dia jadi RNA. RNA tu tadi dicetak oleh ribosom untuk membina protein. Inilah ni creature lain. Protein yang ada dalam haiwan lain. Okay, itu adalah DNA. So apa pula kromosom? Okay, awak dah tengok apa itu DNA, lepas tu gene. Okay, ni DNA ni dua rantai helix berpintal ni daripada 4 jenis hammer ni, tukul besi ni. Tukul besi ni nucleotide lah kita panggil. Kan? Okay. Dia panjang, berpintal-pintal macam tu, macam mi dia kata. Itu adalah salah satu bahagian ni gene. Bila dia bersambung panjang macam ni, itu protein tadi dah sebut. Okay. Boleh berlaku mutasi bahan gene kita pun mungkin berlaku mutasi juga dalam tubuh badan kita, cuma kita tak perasan tu. Okay. Dan boleh diwarisi sebab dia ada kat dalam ni kan, dalam DNA kita kan. Okay. Jadi so kat sini ringkasannya ni ada kat dalam buku teks. Okay. So apa pula kromosom? Kromosom ni macam bentuk X. An entire chain of DNA along with a group of stabilizing protein. Okay. Kromosom ni dia akan wujud. Masa nak berlaku pembagian sel. Dia jadi bentuk X macam tu. Awak ingat macam ni kan? Tak, bukan. Dia macam ni Okay. Ni kromatin. Berpintal kromatin tu, tengok dia lebih dalam ada bentuk macam ni. Ini kita panggil histones. Sebenarnya dia adalah DNA. DNA ni maknanya berpintal makin padat. Jadilah kromosom je ni. Faham tak? Punyalah unik kan. Kalau tengok sekali rambang macam ni, macam benang, kait. So, kromosom ni tu yang saya cakap, dia akan terbentuk daripada tadi tu jeans yang panjang berpintal-pintal tu. Dia akan menebal macam ni, tersusun untuk pembagian sel sebenarnya. Okay,
pembagian sel ni dah ajar masa low form lagi, untuk pembesaran, untuk menggantikan sel-sel yang telah mati, sel-sel tua. Inilah ni, tadi kromosom tadi dia dah membagi kan. Dia menebal, membagi jadi 2 sel. Okay. Bila dia dah jadi sel yang normal macam ni, dia berubahlah balik jadi macam mi tu. Mi cacing kerawik tu apa tu kromosom? Ni. Ini adalah kromosom manusia. Okay. Secara kasar ni nampak macam ulat kalau secara detail ni dia bentuk X. Okay, kita ada 23 pasang kromosom ataupun kita mempunyai 46 kromosom. Okay, setiap organ ni dia kromosom dia, kita ada kromosom lah setiap sel tu. Gennya berbeza-beza Kalau gen kat bola mata ni, dia gen dia lain lah. Kalau kat hati, ni hati kan, lain juga, lain pula. Okay, yang jadi berbeza ni nanti Okay, yang warna ni dia bagi contoh lah. Yang warna merah pink ni daripada bapak. Yang warna biru tu daripada ibu. Dia macam ni. X daripada bapa ni daripada ibu. Okay, kalau awak tengok yang susunannya jadi macam sama. Unik kan? Dia boleh macam tersusun sendiri. Nanti kalau ada berlaku mutasi pun tak tahu mutasi tu daripada ibu ke, daripada bapa ke, faham tak? Okay, kalau mutasi tu daripada bapa, nanti kita boleh detect lah. Rupanya mutasi tu daripada bapa awak ataupun daripada ibu. Okay, ada kajian mengatakan setiap manusia biasa macam kita ni berlaku mutasi yang unik lah, 50 hingga 200 mutasi yang unik. Tapi janganlah perasan pula mutasi macam cerita X-Men tu Okay. So, ini ringkasan dia, what exactly is chromosome. Okay, kromosom ni ialah yang bentuk X ni. Daripada ni lah ni, kita ni satu ni yang bentuk X ni kan tadi kan. Kalau buku awak tu kromosom sampai 22 ni, pasangan ke-22 ni kita panggil autosom. Auto. Ini 23 ni dia berbeza. Inilah ni yang akan menentukan jantina anak. Okay. Yang warna pink dia kata daripada ayah, warna biru tu daripada ibu. Okay. Ni adalah kromosom standard lah. Macam mi, lepas tu bila nak berlaku pembagian sel dia menebal bentuk X, tu terbagi 2 macam ni. Nanti dia kembali balik bentuk macam mi tu. Okay, so semak muka surat 40. Okay, ni nukleus dalam sel kita. Okay, ini lelaki, ini perempuan. Kalau lelaki, dia punya ni, yang last yang 23 ni, kalau awak tengok ni, ini lelaki lah, yang ni perempuan. Perempuan dia punya ni sama. Kita punya ni sama Kalau lelaki ni yang berbeza, tu dia boleh menentukan jantina anak. Okay. Nak macam mana dia menentukan jantina anak, kita akan belajar lah next mata pelajaran. Okay, yang ni 1 hingga 22 ni adalah autosom. Okay, dia kata 22 pasang campur 1 ni yang menentukan jantina ni jadi 23 pasang lah. So, ini daripada ayah, ini daripada ibu. Okay, dia boleh combine membentuk DNA tu DNA dan protein dalam bentuk helix ganda 2. Okay, ni secara gambar rajahnya. Kalau diratakan, ni berpintal, bila diratakan dia macam ni. Okay, ni satu bahagian ni, satu segmen ni kita panggil gene.
Okey. Itu dia pada unit-unit nukleotida yang macam hammer ni. Mana hammer? Ni nukleotida ni. Okey. Manusia mempunyai 46 kromosom ataupun 22 pasang autosom termasuk sepasang kromosom seks. Okey, jadi set kromosom yang lengkap ni disebut kariotip. Yang set lengkap ni terpanggil kariotip. Okey, kromosom terdiri daripada berbenang halus yang macam mi ni. Benang halus kan? Mana tadi? Ni berbenang halus. Okey, dia akan dalam nukleus sel terdiri daripada DNA dan protein. Okay, DNA terdiri daripada unit-unit nukleotida. Ingat hammer tu tersusun dalam bentuk helix ganda 2. Okay, gene ialah bahan baka yang terdapat dalam DNA. Gene ni kod-kod ni yang kita masih jadi rahsia macam mana dia susun. Okay. Terdapat dalam DNA. Okay, gene ni lah yang kita dapat sebelah daripada ibu, sebelah daripada bapa. Macam mana boleh ibu dan bapa tu terkombinasi, nanti kita akan belajar next. Okay, itu saja. Sekian. Bye.